Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar semua. Hari ini seperti biasalah kelas bahasa Melayu kita. Saya harap pelajar-pelajar satu amanah semua ni berada dalam keadaan sihat-sihat saja walaupun kita ni pembelajaran secara dalam talian ni lah. Sebelum cikgu nak mulakan pengajaran, cikgu nak tanya ketua kelas kita, Azrul, rakan-rakan semua masuk kelas tak hari ni? Seorang tak ada cikgu. Seorang tak ada. Siapa Fahri. seorang tu? Fahri. Nanti tadi dia WhatsApp saya. Dia cakap dia tak berapa sihat. Nanti dah hantar surat dekat cikgu. Jadi Faris tak dapat masuk kelas lah hari ni? Dia pergi klinik sekarang. Kita doakanlah semoga Faris cepat sihat lah. Rakan-rakan yang lain macam mana sekarang? Murid semua dalam keadaan yang sihat ya? Saya nak tanya Ikmal sihat ke Ikmal? Saya Alhamdulillah cikgu, cuma batuk-batuk sikit macam tu lah. Batuk-batuk sikit. Kenapa tu Ikmal? Sebab sekarang cuaca panas cikgu. Cuaca panas. Okey, saya harap Ikmal lepas ni hati-hatilah dekat luar tu. Kita tak tahu kan, sekarang kan musim-musim penyakit ni, kita tak tahu dia boleh bagi kesan yang buruk dekat kita. Okey. Memandangkan kan bulan ni masih bulan Syawal. Belum terlambat lagi cikgu nak ucapkan selamat hari raya dekat semua. Minta maaf zahir dan batin. Selamat hari raya cikgu. Selamat raya cikgu. Selamat hari raya. Cikgu tak nak buat open house ke bagi duit raya? Buat masa sekarang cikgu tak ada nak buat rumah terbuka sebab maklumlah keadaan negara kita sekarang kan macam mana kan. Cikgu takut sikit nak buat rumah terbuka ni. Duit raya cikgu, duit raya. Duit raya? Duit raya tak Transfer apa. cikgu. Nanti kalau kita dah masuk sekolah, cikgu akan bagi duit raya dekat kamu semua. Tapi bila masuk sekolah? InsyaAllah akan ada masa tu nanti. Okay. Kita melalut ni. Nampaknya kita kena mulakan kelas kita ni. Sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak suruhlah Ikmal untuk baca doa sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ni. Ikmal boleh tak Ikmal? Boleh cikgu, boleh. Baca doa, belajar je. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ikmal kerana sudi baca doa. Sebelum cikgu nak masuk kepada pengajaran cikgu nak kamu semua tonton dan lihat apa video yang akan cikgu tayangkan selepas ini. Cikgu nak kamu faham apa yang orang tu tengah buat. Cuba perhatikan video ni betul-betul ya. Sekejap ya, cikgu tayangkan video sekejap. Semua nampak tak video? Di dalam rumah mereka juga terdapat cikgu. seorang lelaki. Nampak ya? Nampak cikgu. Okey. Cikgu tayangkan video. Tua bernama Tok Dali. Tok Dali berusia Cikgu nak kamu semua perhati 65 tahun. apa yang dia tengah buat. Cikgu nak kamu tahu. Ialah Lepas tu cikgu ayah akan kepada tanya Mak seorang-seorang Lali, apa yang orang ni tengah buat. Datuk kepada Rudin. Jadi berempatlah mereka tinggal di dalam rumah itu. Rumah mereka hanya rumah kayu yang sederhana saja besarnya. Mereka hanya makan
hasil tanaman Faham tak apa di dia apa yang sekeliling dia tengah buat? kawasan rumah mereka seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka juga turut berhumah untuk mendapatkan beras. Okey, baiklah. Berdasarkan video yang cikgu tayangkan tadi, apa yang pelajar-pelajar semua faham? Apa yang dia buat? Perbuatan apa Dia berlakon, cikgu. Dia bercakap. Dia berlakon? Dia Dia macam bercakap. dia macam berlakon. Rasanya tu berlakon tu dia nampak macam berlakon, tu kurang tepat Azrul. Nisa pula, apa jawapan Nisa tadi? Dia bercakap. Dia memang tengah bercakap Nisa, tapi bercakap tu perbuatan yang lebih spesifik tu apa yang dia tengah buat? Oh. Bercerita. Bercerita. Betul tu, bercerita. Orang tu dia tengah menyampaikan sebuah cerita. Tindakan dia tu dia tengah bercerita. Agak-agak berdasarkan video tu, murid-murid semua tahu tak apa yang cikgu nak ajar kepada kamu semua pada hari ni? Cikgu nak ajar bercerita. Tentang cerita rakyat. Cikgu akan ajar kamu cara-cara bercerita yang betul. Terbaiklah Nisa. Nisa fahamlah apa yang cikgu cuba sampaikan sebentar tadi. Tahniah Nisa dan Azrul. Terima kasih, cikgu. Ikmal faham tak? Tapi saya jawab tak tepat. Tak apa, tak tepat tak apa. Kita akan perbaikinya selepas ini. Ikmal senyap je. Faham tak Ikmal? Faham. Saya harap Ikmal pun akan turut serta aktif dalam kelas ni macam Azrul dengan Nisa. Okey, cikgu. Saya cuba, cikgu. Okey, sekejap ya. Cikgu akan tayangkan slide cikgu sebentar. Harap semua sabar ya, tunggu cikgu. Sekarang ni semua nampak tak slide yang cikgu tayangkan? Nampak, cikgu. Nampak, cikgu? Okey, baiklah. Sebelum cikgu memulakan pengajaran, cikgu nak nyatakanlah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran ni ialah apa yang kamu akan semua dapat berdasarkan apa yang cikgu akan ajar pada hari ini. Pada hari ini, objektif pembelajaran cikgu ialah di akhir pengajaran ini, kamu semua ataupun murid-murid semua akan dapat menyatakan maksud ungkapan di dalam sebuah teks. Yang kedua pula, kamu semua akan dapat membaca cerpen ataupun cerita pendek dengan intonasi yang betul. Setakat ni faham tak apa yang cikgu cuba sampaikan? Faham, Cikgu. Okey. Saya harap semua faham semua masih dalam keadaan fokus dan memberi konsentrasi sepenuhnya dekat apa yang cikgu nak cuba ajar pada hari ini. Boleh, cikgu, boleh. Okey, sebelum cikgu nak mulakan ajar kamu bercerita lah. Minggu lepas kan cikgu dah ajar kan macam apa itu cerpen, macam mana nak buat cerpen. Jadi minggu ni cikgu akan ajar kamu semua macam mana nak membaca cerpen tu. Macam mana kita nak menyampaikan cerpen ataupun sebuah cerita pendek tu dengan berkesan. Sekarang cikgu akan cakap apa itu bercerita. Bercerita tu ialah kamu ataupun seseorang tu menuturkan sesuatu ataupun mengisahkan tentang perbuatan atau sesuatu kejadian ianya disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Contohlah kan, contoh Azrul. Azrul ada pengalaman hidup Azrul sendiri. Azrul nak bercakap benda tu dekat kawan-kawan Azrul. Itu pun salah satu cerita kerana Azrul cuba kongsikan apa yang Azrul alami
kepada rakan-rakan yang lain. Sebelum tu cikgu nak tanya juga kepada yang lain. Sebelum ni kamu pernah tak turut serta ke ataupun menyertai sebarang pertandingan bercerita sebelum kamu masuk ke sekolah menengah ni? Saya nak tanya sama-sama, pernah ke sebelum ni kamu turut serta dalam pertandingan bercerita? Pernah. Tak pernah. Tak pernah? Saya dengar ada cakap yang pernah tadi, siapa tu? Azrul ke? Ya, saya. Nampaknya kita ada orang yang berpengalaman lah dalam bercerita ni, Azrul. Contoh, saya nak tanya Azrul, kan Azrul pernah mengikuti pertandingan bercerita kan? Salah satu teknik bercerita yang Azrul pernah guna semasa Azrul turut serta dalam pertandingan bercerita tu apa? Saya tak tahu dah cikgu teknik apa yang saya gunakan, tapi waktu tu cikgu saya kata kena baca dengan nada yang betul, dengan intonasi yang betul. Contohlah kan, dengan intonasi yang betul tu, macam mana Azrul intonasi tu? Adakah sama macam video yang cikgu tayangkan sebentar tadi? Cikgu dia ada suara tinggi kadang-kadang, suara rendah kadang-kadang. Betul tu Azrul. Kalau kita bercerita ni, kita kena ada intonasi yang sesuai macam yang Azrul cakap ni, ada kadang-kadang tinggi sebab suara tu ataupun intonasi memainkan peranan yang penting untuk kita menyampaikan sebuah cerita tu dengan menarik dan dapat menarik perhatian orang-orang di sekeliling kita. Okey, lepas ni cikgu akan tunjuklah teknik supaya kita dapat menyampaikan cerita dengan efisien ataupun betul. Sekejap ya. Semua nampak tak bahagian ni? Boleh. Cikgu. Nampak cikgu. Yang ni cikgu akan ceritakan serba sedikit lah teknik-teknik bercerita. Okey, sebelum kita nak bercerita ataupun menyampaikan sebuah cerita, kita kenalah faham isi cerita sebelum kita bercerita. Contohlah kan, contoh. Maafkan cikgu. Contoh, kita nak cerita tentang arnab dengan kura-kura. Sebelum kita sampaikan sebuah cerita tu, kita kena faham dulu jalan cerita dia. Contoh, kita baca sepintas lalu sebelum kita nak baca dia. Supaya kita nanti tak tersasar dari cerita kita tersebut. Satu lagi, yang kedua ialah kita kena bercerita di depan orang ramai agar ia dilihat oleh orang lain. Contoh, kalau kita bercerita seorang diri, dia tak jadi cerita, dia lebih kepada meluah perasaan. Kalau kita bercerita ni, kita kena cerita dekat orang lain. Contohlah kan, Azrul ada masalah. Kalau Azrul cerita dekat cermin ke ataupun hanya bercakap seorang, tu hanya sekadar luahan hati, bukannya bercerita. Jadi kalau Azrul nak cerita masalah tu dekat kawan-kawan ke apa ke, Azrul kena sekurang-kurangnya ada seseorang yang mendengar. Itulah baru dinamakan bercerita. Setakat ni semua faham tak apa yang cikgu ajar berkenaan dengan cara-cara ataupun teknik-teknik bercerita ni, sebelum cikgu teruskan kepada cara yang lain pula? Setakat ni semua faham tak? Faham cikgu. Cikgu. Ya Kemal. Kalau yang mendengar tu seorang je, kira bercerita juga ke cikgu? Dia kalau seorang je, dia pun dikira bercerita sebab dia dilihat oleh orang lain. Sekurang-kurangnya ada orang yang melihat kita sedang bercerita. Dia macam tu. Itulah dinamakan bercerita. Contoh kalau Ikmal lah nak bercerita dengan cikgu. Ikmal ada apa-apa nak cerita dekat cikgu ke? Ataupun Tak ada cikgu, saya malu. Cikgu nak tanya. Ya ni saya. Ya. Cikgu, kalau kita type dekat telefon, itu kira bercerita ke? Kalau kita type dekat telefon tu, dia tidak kepada bercerita, dia cuma sekadar menyampaikan saja. Sebab kalau kita bercerita ni,
kita kena ekspresi ataupun suarakan sesuatu tu. Sebab macam yang Azrul cakap tadi kan, ada intonasi yang sesuai. Sebab kena ada keluarkan intonasi tu, baru kita namakan benda tu sebagai bercerita. Macam tu. Setakat Risa Kalau faham tak? Kalau voice note cikgu kira bercerita juga ke? Voice note tu suara kan? Suara cikgu. Suara tu dia bercerita juga sebab semasa Nisa cerita tu, Nisa ada wujudkan intonasi naik turun tadi. Contohlah kan Nisa suara tu dekat kawan-kawan. Tadi aku ada jumpa tau seorang lelaki ni, dia kacak. Tengok tu ada intonasi kan dekat situ kan. Lepas tu voice note tadi ataupun suara tadi Nisa hantar kan dekat kawan yang lain. Ya cikgu. Macam tu. Ada yang mendengar, lepas tu ada suara intonasi yang sesuai. Itulah dinamakan sebagai bercerita. Cikgu, kalau post dekat Facebook, lepas tu post kat Facebook ke, Instagram ke, lepas tu kita macam post tentang hari raya kan. Lepas tu kita cerita apa yang berlaku hari raya tu, kita rayakan kabut. Bercerita juga ke dekat orang? Itu bukan bercerita, itu menceritakan. Dia berbeza dekat situ. Kalau bercerita ni dia kena disertakan dengan tindakan. Tapi Azrul tu menaip dekat Facebook tu, tindakan tu sekadar menaip saja. Dia macam tu. Kalau bercerita ni dia kena suarakan. Sebab dia kena ada suara tu. Dia kena ada intonasi. Nampaknya korang pelajar, murid-murid cikgu ni pandai-pandai semua tahu berkenaan dengan cerita. Cikgu tak cakap apa-apa lagi, semua dah tahu dah kena ada intonasi yang sesuai macam Azrul cakap tadi. Cikgu tak cakap lagi, Azrul dah tahu. Okey. So, nampaknya kita dah agak melalut. Cikgu nak cakap lagi lah teknik-teknik bercerita sesuai. Macam yang Azrul cakap tadi, yang ni kan. Yang ni ada intonasi yang sesuai. Pada saat menceritakan, contoh kalau masa anda semua menceritakan sebuah cerita tu, cerita tu harus disertakan dengan ekspresi dan mimik agar membuat orang mendengarnya tertarik untuk mendengar cerita kita. Yang ni faham tak apa itu ekspresi ataupun mimik ni? Yang lain tahu tak apa? Tahu tak apa yang cikgu sampaikan ni? Faham tak? Ekspresi Tahu. dan mimik tu. Faham kan? Faham. Tahu cikgu. Kalau tahu ni cikgu akan cuba bagi contoh lah. Macam mana ekspresi dan mimik ketika bercerita. Contoh, ni cikgu cerita. Azrul. Macam tu. Azrul, tadi kan aku ada nampak seorang lelaki ni, dia tengah lompat pagar dekat belakang. Apa dia buat Perlu ke aku lapor dekat cikgu apa yang dia tengah buat? Nampak tak ekspresi dengan mimik tu? Apa yang Nampak. Apa yang pelajar semua nampak dekat bahagian ekspresi dan mimik tu? Boleh bagi tahu sikit. Muka cikgu berkedut. Berkerut. Berkerut. Jadi muka berkerut tu buat korang tertarik kan apa yang akan cikgu cuba sampaikan. Ya. Contoh kalau korang sekadar bercerita macam ni. Tadi korang tak tertarik kan, dia macam jadi bosan kan. Jadi sebab itulah kalau kita bercerita ni, kita kena sertakan mimik dan ekspresi tu yang sesuai. Contoh kalau kita cerita benda-benda yang mengembirakan. Weh, tadi kan, tadi cikgu tu bagi aku gula-gula lah. Dia macam tu, tu ekspresi gembira. Nampak tak? Jadi macam tertarik lah apa yang cikgu sampaikan tu, orang tertarik lah dengan dengan cara cikgu. Betul kan? Kamu semua tertarik kan dengan apa yang cikgu cuba sampaikan tadi? Ya, tertarik. Sebab itulah pentingnya ekspresi dan mimik tu ketika kita menyampaikan sebuah cerita. Satu lagi, kalau korang nak bercerita dengan lebih baik lagi, korang kena gunakan alat
peraga yang sesuai. Alat peraga ni kau anda pelajar-pelajar tahu ke apa alat peraga yang sesuai? Tak. Tak tahu. Dia raga ke cikgu? Alat peraga tu semasa anak murid semua kalau nak bercerita, contohlah ada yang mengikuti pertandingan bercerita. Betul. Cerita tentang seorang orang tua. Alat peraga tu tongkat. Tongkat tu dah menunjukkan yang korang semua ni orang tua. Jadi dia macam memudahkan lagi lah audien kita ataupun orang yang mendengar tu. Ni cerita pasal orang tua ni sebab dia pakai tongkat. Contoh, ni dekat sebelah cikgu ni ada sudu. Cikgu nak belum bercerita ke, kau tahu tak dah faham kan apa yang cikgu akan guna dekat sudu ni? Nak makan. Makan. Contoh cikgu cerita tengah-tengah makan macam tu. Dia macam tu lah alat peraga yang sesuai. Tak boleh pula kalau cerita pasal orang tengah berperang, takkan nak bawa gitar pula. Jadi tak sesuai. Jadi kalau nak bercerita ni kena sertakan alat peraga yang sesuai. Satu lagi, yang terakhir, ni salah satu cara lah untuk menyampaikan sebuah cerita. Yang ni Azrul dah nyatakan tadi. Nampaknya Azrul dah tahulah sedikit macam mana nak menyampaikan cerita dengan baik. Sebab Azrul kan pernah mengikuti pertandingan bercerita kan. Mungkin Azrul dah didedahkan sebelum ni, mungkin tak didedahkan sepenuhnya. Hari ni cikgu dedahkan lagi Azrul supaya lepas ni Azrul boleh tingkatkan lagi teknik-teknik Azrul bercerita tu. Yang ni, bercerita dengan ekspresif dengan kombinasi suara. Dengan kombinasi suara yang sesuai. Suara tu kalau cerita sedih, suara sedih. Kalau cerita gembira, maafkan cikgu, kalau sebuah cerita tu gembira, cikgu anak murid semua bolehlah cerita tu dengan nada yang gembira. Janganlah cerita gembira, cerita sedih pula. Jadi cerita gembira tu boleh juga jadi sedih pula nanti kalau semua baca dengan keadaan intonasi sedih. Macam tu. Lepas tu kalau nak bercerita juga, kenalah tutup cerita tu dengan akhiran yang menarik. Menarik tu dia macam orang akan rasa happy ataupun orang akan terkesan lah dengan apa yang kita cuba ceritakan. Contoh cerita gembira, pengakhiran dia kenalah gembira. Cerita sedih, pengakhirannya dia kenalah sedih. Menarik tu dia macam menarik, membuat seseorang audien tu dia macam puas dengan apa yang cuba kita sampaikan. Macam tu. Setakat ni untuk teknik-teknik bercerita ni semua jelas tak? Jelas cikgu. Contohlah kan kalau semua ada soalan ke nak tanya, bolehlah ajukan sama ada nak lebih tahu lagi berkenaan dengan teknik-teknik ni. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada cikgu. Tak ada, dah faham. Faham. Dah faham, okey. Terima kasih. Terima kasih kerana respon. Lepas ni cikgu nak tayangkan semula video tadi. Lepas ni cikgu nak kamu semua perhatikan intonasi dan cara dia bercerita tu. Sebab lepas ni cikgu nak kamu semua membaca cerita dengan intonasi yang sesuai. Sekejap ya, cikgu akan tayangkan video tadi. Baik cikgu. Sekejap ya. Sekejap cikgu akan tayangkan. Sabar ya semua? Tak sabar ke? Nak tengok video tadi lagi? Tak sabar. Sekejap ya. Dia tahu anak-anak murid cikgu ni seronok kalau cikgu tayangkan video. Jelas tak? Lelaki tua bernama Tok Dali. Cuba anak murid semua Tok Dali perhatikan berusia macam mana dia menyampaikan cerita 85 tahun. Tok Dali ialah ayah kepada Mak Lani
Iaitu Datuk Kebadarudin. Nampak tak ekspresi dan Jadi, intonasi dia kat situ? Berempatlah mereka tinggal di dalam rumah itu. Rumah mereka hanya rumah kayu yang Cikgu akan sederhana tayangkan saja sekejap besarnya. saja. Cikgu harap Mereka hanya makan hasil dapatlah tanaman di ikut intonasi sekeliling dan cara kawasan dia rumah lepas ni. mereka seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka juga Okey, setakat tu saja untuk video tu. Semua jelas kan macam mana cara dia menyampaikan cerita tadi dengan intonasi yang betul tu? Faham kan? Faham. cikgu. Okay, baiklah, cikgu akan Cikgu Ikmal tak cakap apa-apa pun. mungkin Ikmal kan tadi kan Ikmal tak sihat kan, dia cakap dia ada batuk-batuk sikit. Mungkin sebab tu kot dia tak aktif. Selalu kan Ikmal kan aktif dalam kelas kita. Cikgu hentikan tayangan dan cikgu akan buka slide tadi semula. Semua nampak tak yang ni, bahagian ni? Nampak cikgu. Okey, sebelum cikgu nak kamu yang membaca, cikgu sendiri yang akan sampaikan cerita tu. Supaya murid-murid semua lebih jelas lah macam mana intonasi yang lebih sesuai, ekspresi, apa cara-cara gerakan tangan cikgu. Tapi semasa cikgu baca tu, cikgu harap anak murid semua baca sepintas lalu tau cerita ni. Bukan setakat cikgu yang baca, kamu semua pun boleh juga baca dalam keadaan senyap sambil mendengar cikgu bercerita. Kamu bolehlah baca sikit supaya nanti kamu lebih bersedia kalau cikgu suruh untuk bercerita. Boleh tak cikgu mulakan bercerita? Boleh. Tak sabar nak dengar. Okay, terima kasih Azrul. Azrul ni buat cikgu malu lah Azrul. Janganlah malu cikgu. Tak adalah, kenapa cikgu nak malu dengan pelajar cikgu? Okey, cikgu mula. Ni cikgu dengan intonasi serta ekspresi sekali. Pada suatu pagi, sang kancil bersia-sia di tepi sungai. Di seberang sungai itu ada banyak pokok jambu. Pokok-pokok itu rendang sahaja. Buah-buahnya pula sudah masak. Sang kancil sangat teringin makan buah-buah jambu itu. Sang kancil mencari kalau ada titik ke seberang sungai itu. Ia berlari-lari ke hulu sungai. Kemudian berlari ke hilir pula. Tetapi tidak juga berjumpa sebarang titik. Sang kancil hendak berenang menyeberang sungai, tetapi takut dimakan buaya. Ia pun duduk berfikir. Akhirnya, sang kancil mendapat satu akal. Ia segera berdiri dan memanggil buaya. Macam itulah intonasi dan ekspresi yang betul. Anak murid semua jelas tak apa yang cikgu cuba sampaikan tadi? Macam mana teknik cikgu baca? Jelas kan? Okey. Jelas. Okey, selepas ni cikgu akan cikgu nak buat satu aktiviti yang dinamakan sebagai round robin. Cikgu ada sediakan satu tag cerita. Selepas ni cikgu nak Ikmal, Azrul dan Nisa baca petikan tu berdasarkan intonasi dan ekspresi yang betul lah. Buat pelajar ataupun murid-murid cikgu yang tak dapat buka kamera, cikgu tak dapat lah nak tengok ekspresi. Mungkin kamu semua ada masalah jaringan, jadi cikgu maafkan, tak ada masalah. Cikgu faham sekarang kita belajar secara atas talian ni banyak sangat kekangan. Jadi cikgu tak dapat nak paksa kamu nak buka kamera, nak tengok ekspresi. Mungkin cikgu akan nilai lah dari segi intonasi tu. Okey.
Cikgu akan tunjuk slide yang seterusnya. Cikgu nak kamu semua baca ni. Ni cikgu telah sediakan aktiviti bercerita secara round robin. Round robin ni sebuah cerita tu akan diceritakan oleh seseorang secara bergila-gila. Contoh bahagian ni Ikmal yang baca. Dekat bahagian ni cikgu nak Ikmal tau yang baca. Dekat bahagian pertama ni Ikmal. Bahagian kedua ni Nisa. Untuk bahagian ketiga cikgu nak Azrul yang baca. Azrul yang baca tau. Semua dah bersedia ke nak bercerita? Dah. Dah? Okey, tajuk cerita ni anjing dan bayang-bayangnya. Ikmal boleh mulakan Ikmal? Boleh cikgu, boleh. Anjing dan bayang-bayangnya. Seekor anjing yang mendapatkan sisa tulang dari tepi jalan. Anjing berlari-lari pulang ke rumahnya secepat mungkin dengan senang hati. Ketika dia melewati sebuah titi yang sangat kecil, dia menunduk ke bawah dan melihat terdapat bayang-bayang seakan-akan dirinya terpantul jelas dari air di bawah titik itu. Dah cikgu? Seterusnya? Saya go. Anjing yang serakah itu merasa seekor anjing yang lain membawa tulang yang lebih besar daripada tulangnya. Dia menjadi marah dan bayang-bayang tersebut dan terus mencampak tulangnya. Dia melompat ke dalam sungai untuk berebut dengan bayang-bayangnya sendiri. Anjing yang serakah itu telah lemas dalam sungai dan susah payah berenang-renang menuju ke tebing sungai. Akhirnya, dia menyesal dengan apa yang terjadi dan sedar betapa ruginya dia kerana kehilangan tulangnya. Nampaknya anak-anak murid cikgu semua dah faham dan tahu teknik-teknik bercerita yang sesuai dan betul. Cikgu bangga dengan kamu sebab kamu semua mudah faham apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Tapi cikgu tak dapat nak tengok lah ekspresif muka Ikmal dengan Nisa tadi sebab mereka tak buka. Tapi dari segi teknik pembacaan tu, intonasi tu betul dah. Dia macam boleh menarik perhatian orang untuk mendengar cerita yang disampaikan tu. Untuk Azrul pula terbaik. Macam cikgu nampak ekspresi tu bukan bermakna yang lain tu tak baik. Yang lain tu bagus tapi mungkin sebab kekangan tu. Kekangan tak dapat buka kamera. Mungkin kalau buka kamera tu mungkin semua akan lebih nampak macam lebih macam menarik sebab kita nampak ekspresi muka semua. Tadi sebab nampak sebab nampak ekspresi muka Azrul je jadi macam Azrul yang menyelah. Tak bermakna semua tak pandai, tak pandai. Tapi sebab kekangan tu lah tak dapat buka kamera, nampak dia kat situ dia nampak kekurangan sedikit lah. Okey lah, sebagai selingan lah untuk cerita ni tadi cikgu nak semua itulah nyatakan apa pengajaran yang kita dapat berdasarkan cerita ni. Orang tamak selalu rugi. Orang tamak selalu rugi. Maksudnya anjing tu yang tamak kan tadi kan? Sebab dia sebab dia apa? Sebab dia nak tulang yang lebih besar. Sebab dia nak tulang yang lebih besar. Dia tak tahu kalau bayang-bayang tu akan jadi lebih besar daripada yang sebenar kan. Sebab tu situ menandakan dia bertamak. Dia nak yang lebih besar, dia sanggup tukar dengan yang lebih kecil tanpa memikirkan kesan yang seterusnya. Macam tu. Itu sebagai selingan je lah. Itulah pengajaran berdasarkan cerita anjing dan bayang-bayangnya tadi. Okey, selepas ni cikgu nak buat satu aktiviti pengukuhan untuk kamu semua. Sebagai pengukuhan je lah, sebagai pengukuhan kosakata
semua. Cikgu nak. Sekejap ya, cikgu tayangkan slide seterusnya ya. Berdasarkan cerita kancil mengira buaya ni, cikgu nak kamu semua cari perkataan kata kerja dalam petikan ni. Nanti cikgu akan tanya seorang-seorang di kelas akan datang apa maksud di sebalik kata kerja yang kamu dapat tu. Macam tu. Semua jelas tak dengan arahan cikgu? Lagi sekali cikgu, tak jelas. Lagi sekali ya? Yang lain jelas ke nak cikgu terangkan sekali lagi? Dia faham sikit, saya faham sikit-sikit je. Cikgu boleh terangkan lagi sekali? Contohnya berdasarkan petikan yang cikgu sediakan ni, tak apa, nanti cikgu akan bagi petikan ni dekat kumpulan WhatsApp kita. Jangan risau semua, nanti cikgu akan bagi petikan ni dekat grup WhatsApp dalam petikan ni kan ada kata kerja. Cikgu nak kamu semua cari kata kerja yang ada dalam petikan ni. Lepas tu tulis dah dalam buku nota 1. Tulis dalam buku nota 1. Lepas cari tu, lepas tu cari maksud kata kerja tu. Minggu depan cikgu akan tanya seorang-seorang. Sebelum kita mulakan kelas seterusnya lah, cikgu akan tanya seorang-seorang apa maksud kata kerja yang kamu dapat tu. Setakat ni jelas tak arahan cikgu? Jelas cikgu. Jelas. Jelas cikgu. Jelas ya? Saya harap, cikgu harap pelajar-pelajar semua dapat buatlah kerja ni. Lagilah kelas kita minggu depan kan, hari ni kan Jumaat. Jadi Sabtu Ahad tu ada masa lagi lah. Murid-murid semua nak buat kita kerja ni. Cikgu tak nak lah cepat-cepat, nanti kamu semua pening pula, mungkin kerja sekolah subjek lain pun banyak. Jadi cikgu santai-santai je lah, kita relax je, macam tu. Okey tak semua? Okey cikgu. Okey harap semua jelas lah dengan latihan yang cikgu nak bagi tadi. Okey. Rasanya kelas kita ni dah sampai ke penghujungnya. Rasa sekejap je kan kelas kita kan. Ingatkan lama sejam ni, tengok jam tiba-tiba dah tamat pula kelas kita. Okey, sebelum cikgu nak tamatkan kelas, cikgu nak tanyalah dekat kamu semua tentang pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kamu semua faham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya nak sukarela lah, siapa-siapa je nak jawab. Mewakili kelas lah, seorang mewakili kelas. Ketua kelas. Cikgu, saya nak cuba boleh? Boleh. Persilakan. Kiranya kelas yang hari ni, apa yang kita dapat belajar, kita dapat tahu yang sebenarnya bercerita ni dia sebenarnya ada banyak teknik dan dia ada macam-macam cara untuk bercerita. Dia bukan kita boleh saja-saja nak bercerita. Dia ada teknik-teknik yang tertentu, ciri-ciri yang tertentu, macam tu cikgu. Nampaknya Azrul faham dengan apa yang kita cuba. Saya harap rakan-rakan Azrul yang lain tu, Ikmal, Lisa, Akmal, fahamlah apa yang cikgu cuba sampaikan hari ini. Lepas tu cikgu nak cakap lah, untuk pelajaran kita ini cikgu dah ajar teknik-teknik bercerita yang betul. Mana tahu lepas ni akan ada ke Nisa ke Azrul, Ikmal, Akmal akan jadi wakil sekolah untuk pertandingan bercerita. Boleh pula mengharumkan nama sekolah. Sekaligus Azrul, murid-murid semua dapat praktikan apa yang cikgu ajar ni dalam kehidupan sosial kamu. Macam tu. Lepas tu, ni pesanan dari cikgu. Cikgu harap semua dapatlah praktikan. Jangan lupalah apa yang cikgu ajar hari ni. Lepas tu, jangan lupa buat kerja yang cikgu bagi tadi. Tak apa. Asal ada je minggu depan. Cikgu tak marah pun. Kalau korang buat salah ke betul ke, asalkan korang ada buat. Dia macam tu. Ingat tau, buat tau. Jangan tak buat pula. Nanti
cikgu jentik telinga kan. Cikgu janganlah. Tak, cikgu gurau je. Tak mungkin lah cikgu nak jentik telinga anak murid je. Tak pasal-pasal cikgu nanti see you in court. Cikgu tak nak benda macam tu. Cikgu tak nak. Okay, nampaknya cikgu dah melalut banyak sangat mungkin. Semua nak pergi lepas ni dah lalu dah kan, nanti kata satu kan. Mungkin lepas ni nak pergi solat Jumaat ke apa, semua ada yang nak pergi solat Jumaat. Cikgu akhiri kelas cikgu ni. Cikgu nak akhirilah kelas kita pada hari ni. Assalamualaikum. Harap semua sentiasa dalam keadaan sihat dan jangan pergi meraya-raya dekat luar tu, bahaya. Tu je pesan cikgu. Kita tak tahu penyakit yang ada dekat luar tu. Kita kena sentiasa dalam keadaan yang selamat supaya nanti lepas ni kalau sekolah dah buka, kita dapat jumpa. Okey, baiklah semua. Terima kasih cikgu ucapkan kerana sudi turut serta dalam kelas ini. Lepas tu jangan lupa kerja tadi. Bagi tahu Faris juga. So kalau Faris tak faham, suruh Faris hubungi saya. Mungkin nanti saya akan ajar sesi lain pula dengan dia. Azrul jangan lupa sampaikan dekat Faris. Baik cikgu. Okey. Terima kasih Kemal, terima kasih Nisa, terima kasih Azrul, terima kasih Akmal kerana sudi join atau turut serta dalam kelas cikgu hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, sama-sama. Sama-sama. Bye bye. Selamat tinggal.